Berhormat Bagaserai, saya jemput Yang Berhormat Tamping. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya terus kepada butiran 90200 Industri Tanaman Ternakan dan Perikanan. Saya menyambut baik langkah kerajaan untuk melindungi nasib petani, peternak dan nelayan bermula tahun depan dengan memperkenalkan tabung bencana pertanian dan skim takaful tanaman padi menerusi belanjawan kali ini. Soalan saya mengenai tabung bencana pertanian, mengapakah jumlah pampasan yang disediakan hanyalah sehingga 50% sahaja daripada nilai kerugian sebenar? Dan adakah tabung bencana pertanian tersebut hanya boleh dimanfaatkan oleh industri berkaitan tanaman saja atau bagaimana? Berhubung skim takaful tanaman padi, saya difahamkan sebanyak 50 juta ringgit disediakan sebagai dana permulaan untuk manfaat lebih 240,000 pesawah. Soalan saya, bilakah skim takaful ini akan diperluaskan lagi kepada sektor agro makanan lain yang turut terdedah dengan risiko bencana pada setiap tahun? Saya berpendapat sektor agro makanan lain wajar diberi perlindungan sebaiknya dan skim takaful ini perlu diperluaskan dengan kadar yang segera. Seterusnya, Tuan Pengerusi, butiran 1008 unit agropreneur muda. Saya ingin mendapatkan kepastian daripada kementerian sejauh manakah keupayaan program agropreneur muda dalam melahirkan generasi baru untuk berkecimpung dalam dunia pertanian dan menjadikannya sebagai kerjaya. Berapakah nisbah terkini penglibatan warga tempatan dalam sektor pertanian antara golongan berumur dan golongan muda mengikut pecahan industri tanaman, ternakan dan perikanan? Dan adakah kementerian hanya bergantung harap kepada program agropreneur muda sahaja untuk memastikan sektor pertanian ini terus mendapat tempat di hati golongan muda atau bagaimana? Perkara ini saya timbulkan kerana didapati bahawa golongan muda terus menjauhkan diri daripada sektor pertanian walaupun berasal daripada luar bandar. Sekiranya data-data dan dapatan kementerian berbeza, saya mohon supaya ianya dikongsi bersama. Seterusnya, Tuan Pengerusi, butiran 40002, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama. Saya ingin mengetahui apakah perancangan kementerian untuk memastikan outlet-outlet fama terus kekal bersaing dan dapat diakses dengan mudah untuk rakyat. Di Tampin misalnya, dengan anggaran penduduk seramai 90,000 orang, hanya terdapat 6 buah outlet saja dan perkara ini amat mendukacitakan. Saya mohon kepada kementerian supaya menambah lagi outlet fama di dalam kawasan Parlimen Tampin di lokasi yang strategik. Berkenaan My Farm Outlet yang pernah diperkenalkan pada tahun 2016 atau kemudiannya dijenamakan semula sebagai Pasar Tani Kekal, saya ingin mendapat kepastian sama ada inisiatif ini masih berjalan dan diteruskan oleh kementerian atau bagaimana. Jika masih diteruskan, saya mencadangkan agar sebuah Pasar Tani Kekal dibina dalam kawasan Parlimen Tampin bagi memudahkan warga setempat mendapat bekalan. Butiran 10012, bahagian pembangunan industri padi. Sejauh manakah penglibatan kerajaan-kerajaan negeri, pihak swasta dan para pengusaha untuk bersama-sama kementerian bagi membangunkan kawasan penanaman padi? Berapakah kelulusan kawasan sawah yang berpotensi untuk dibangunkan di seluruh negara tetapi masih terbiar? Dan apakah plan kontingensi kementerian sekiranya tidak mendapat kerjasama daripada pihak-pihak yang diharapkan untuk turut sama membantu? Pada kesempatan ini, saya ingin berterima kasih kepada Yang Berhormat Jelebu selaku Exco Kanan yang memegang portfolio pertanian keterjaminan makanan dalam Kerajaan Negeri Sembilan kerana tidak menunggu lama untuk memastikan hasrat kementerian terlaksana. Tanah terbiar seluas 20 hektar di Kampung Londah, Gemas, Tampin bakal dijadikan sebagai kawasan tanaman padi yang baru di Negeri Sembilan. Akhir sekali, butiran 1001 bahagian dasar dan perancangan strategik. Soalan saya, apakah punca yang dikenalpasti oleh kementerian berhubung kemerosotan kedudukan negara dalam Indeks Kualiti Makanan Global GSFI yang jatuh ke tangga 41 pada tahun 2022 berbanding 39 pada tahun sebelumnya? Adakah dua dasar utama kementerian untuk menangani isu keterjaminan makanan sejak tahun 2021 mempunyai kelemahan dan lompang yang menuntut supaya ianya dikaji semula? Dan apakah perkara atau bidang yang akan diberikan perhatian oleh kementerian untuk menambah baik kedudukan tersebut supaya segala usaha yang dilakukan berhubung keterjaminan makanan sentiasa berada di landasan yang betul dan tepat? Tuan Pengerusi, sekian sahaja daripada saya setakat ini. Semoga pandangan dan persoalan mendapat perhatian pihak kementerian. Terima kasih, Tuan Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Tampin.